masalah. Jangan soal bimbang soal akidah ini. Sebab kita tahu mereka boleh berubah. Saya kata 2 tahun lagi kemungkinan Presiden PAS akan kata DAP sahabat kita. Saya tengok bendera dacing ni saya cukup meluat. Tengok UMNO pun meluat. Sebab apa? Kami didoktrin dalam pemikiran kami berlawan dengan UMNO adalah soal akidah. Kami diajar begitu. Dan kami walaupun bukanlah mengaji sekolah pondok, tapi kena hafal hadis-hadis. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan golongan kami. Nabi kata orang yang berjuang atas asabiyah. Oleh itu kita pun bencilah kepada UMNO, termasuk adik-beradik kita. Pernah keluarga saya dibikan semelih ayam ni, nak kenuri besok pukul 5 petang meleh. Orang mari tanya siapa sembelih? UMNO. Depa kutip ayam tu tauk dalam sungai. Kutip duit beli lain. Kerana apa? UMNO sembelih. Saya pun sampai nak pergi kenuri tu tanya dulu, siapa sembelih lembu ni? Kalau UMNO sembelih makan melugai. Ni masuklah otak kami ni. Akhirnya sampai ke peringkat berlaku peristiwa boikot sembahyang 2 imam di Kota Berang. Tengah tu imam UMNO duk jadi tu imam sembahyang asar ni, Datuk Mahathir. Orang PAS main pergi cempung, pergi letak tepi tengah duk sembahyang tu. Dia tolak tu imam PAS jadi tu imam. Sampai tengah tu kami meluat ke amat. Ini yang masuk dalam pemikiran kami. Anak muda dilatih dalam usrah, dalam kuliah, dalam tamrin, pemikiran seperti itu. Hadirin sekalian, ada pemimpin cuba rongkai, terutamanya Tok Guni Aziz dan Fadzil Noor. Akhirnya kita nampaklah berlaku perubahan sikit-sikit. Saya nak terus kepada sampai ke peringkat rupa-rupanya doktrin benci UMNO, benci BN di sudut akidah ini, lebay-lebay ni mohong kita. Mohong. Tapi kepiah putih ni aku pakailah juga. Pasal duk biasa dah pakai macam ni masuk ke kampung Kedah ni. Kalau main rambut sikat belah tengah nanti orang kata pelik pula. Nak jumpa Datuk Suraya belah rambut tengah. Dia dari sekalian, bila main kepada peristiwa satu ketika mereka berkawan dengan UMNO, Muafakat Nasional. Bila berlaku Muafakat Nasional, Mursyidul Ampas kata ini adalah anugerah Allah. Berpakat dengan UMNO tu anugerah Allah. Yang dulu hampa duk maki bertahun tu pasal apa? Walau bagaimanapun, ini adalah satu benda yang baik. Bila PAS telah berpakat dengan UMNO di bawah Muafakat Nasional, kerana nak hadapi gunungnya Pakatan Harapan ni didominasi oleh DAP. DAP ni memanglah dituduh membawa ala pahaman komunis dan sebagainya. Bila berlaku begitu hadirin sekalian, Muafakat Nasional, kita tengok yang janggut panjang lebay-lebay UMNO pun pergi ke PWTC menyanyi lagu UMNO. Bersatu, kita bersatu. Kata ni apa pula dah ni? Kemudian hadirin sekalian, dengan lepas itu perkembangan politik terpisah dengan UMNO. Mereka pergi pula kepada Maidu Yassin. Apalah itu, dalam politik boleh berubah. Apa yang Datuk Mahathir Khalid cerita tadi, dalam pilihan raya 2018 kami menang mutlak. Tak perlu pakat dengan siapa, kami pun berjalan macam tu ya. Hang tahu Mahathir Khalid. Kami pun Datuk Mahathir di Perdana Menteri, amanah 5 menteri. Ni Menteri Pertahanan ni.
Berjalan dengan 8 orang pengiring. Brung. Tengok Mahathir Khalid waktu tu. Betul. Sebab kita menang, cukup untuk tubuh kerajaan. Lepas tu kita tahulah berlaku pergolakan politik sampai 3 Perdana Menteri, 1 penggal. Ini jangan ulang dah, benda begitu tak elok dah. Pelabur pun tak mau datang, investor tengok semua. Sebab bila tukar 1 Perdana Menteri, dia rombak kabinet, dia kena tukar menteri lagi. Bila tukar menteri, menteri nak lantik sosial politik, cik usaha akhbar, cik usaha dia ambil masa 3-4 bulan. Gaya nak buat kerja, tukar pula Perdana Menteri, bertukar pula lagi. Jadi sekalian, datang pilihan raya hari itu, memanglah kami daripada Pakatan Harapan kata kali ini kami menang besar. Yakin sungguh. Ceramah kita nampak hebat, semua kita kata mampu dah kali ini. Perikatan Nasional BN out you go. Kami kuat kali ini. Datang putusan pilihan raya, siapa pun tak cukup untuk merintah. 82 kami. Duk tunggu di Doset Hotel tu, satu putusan, satu keputusan. Corak menyurat perbualan telefon ni tak kira lah. Orang yang ada hubungan dengan MID, tubuh dengan MID. Orang yang ada hubungan dengan PAS, berhubung dengan PAS. Ada hubungan ni tak kira telefon merata. Sebab semua tak cukup. Padan muka, nak sangat. BN tak cukup, PN tak cukup, PH tak cukup. Dalam suasana itulah kita kata pertama kali lepas pilihan raya Majlis Raja-Raja Melayu bersidang. Hang, orang panggil gantung, tergantung. Dan sidangnya buat keputusan kena tubuh kerajaan perpaduan. Panggil 2 orang ketua ni. Mahyudin Yassin kata aku tak mau. Sebab dia cukup. Waktu itu dia cukup. Sebab dia yakin ada beberapa orang yang telah tanda tangan SD kepada beliau. So dia rasa dia cukup. Kemudian UMNO dan BN pula kata kami nak sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sekarang dia ada satu benda lagi pula. Kalau parti buat keputusan tak boleh tolak kerana dia ada akta lompat parti. Kalau lompat pilihan raya semula. Jadi maka keputusan daripada situ kita nampak kalau BN campur dengan PH cukup. Cukup. Bila dah cukup materi sekalian, Datuk Seri Anwar pun dipanggil untuk angkat sumpah. Kami ni mau tak mau ni, yang dulu ni anak PAS ni kena berkawan dengan. Tapi tak apa dah, PAS tak boleh kata apa. Saya berterima kasih kepada PAS kerana hampa dah berkawan dengan UMNO dulu, menyebabkan kami berkawan lah. Hampa tak boleh kata apa. Pada muka. Kalaulah mereka tak pernah berkawan dengan UMNO Muafakat Nasional, Allah apa ayat Quran apa hadis lah akan keluar untuk maki kita ni. Mampulah kami Datuk Mahathir Khalid. Mereka bukan maki biasa, maki dengan hujah Quran hadis. Mampu. Apa wala tarkanu, macam-macam ayat lah. Jangan kamu cenderung pada orang yang zalim. Tu kami hafal dulu. Betul. Tapi bila mereka ada berkawan dalam Muafakat Nasional, bila kami amanah dalam berkawan dengan UMNO, PAS tak boleh kata apa. Dan PAS sekarang ni hadirin sekalian, jangan kita bimbang. Dia adalah bukan pandangan akidah, dia hanyalah politik. Kena faham ini. Akidah macam kita kata puasa bulan Ramadan, tak boleh tukar puasa dalam bulan Zulqaidah. Haji di Mekah tak boleh kita pergi buat haji di New York. Walaupun dia sejuk ke apa semua, tak boleh. Semayang 5 waktu, dia ada waktu-waktu yang ditentukan. Ini akidah ni kita tak. Orang Islam tak boleh minum arak, babi tak boleh makan. Ini nak pegang. Tapi pegangan politik ni, dia bukan akidah, dia berubah. Dengan DAP. Dengan DAP ni, sebelum ada hubungan yang dipanggil tahaluf siasi,
Saya terlibat dalam perundingan tu. Huduh-huduh aku ni timbalan Presiden PAS tau. Bukan kecil. Ya, kalau jadi apa-apa kat Presiden tu, akulah jadi Presiden. Dalam perundingan tu kapal sing tegas. Hudud kami tak boleh terima. Yang lain-lain boleh kita bincang. Akhirnya keputusan pimpinan PAS waktu itu ialah kita agree to disagree. Artinya kita mengaku ada persamaan, kita bersama. Yang tak ada persamaan kita tinggalkan dulu. Itu soal hudud misalnya. Yang lain-lain, hal rasuah, hal bahmi kemiskinan, hal hak istimewa orang Melayu, semua kita setuju sama. Maka diisytiharkanlah tahaluf siasi, pakatan politik menjelang pilihan raya 2008 dan 2013. Artinya PAS ni boleh kerja sama DAP. Sekarang dia maki DAP, 2 tahun lagi dia kata DAP kawan kita. Dia boleh berubah. Kita pengikut ni sampai tak pergi makan kenduri lah, sampai tangkuk you kita tak teguk lah sebagainya. Orang atas boleh berubah. Dia boleh berubah. Kita tengok dari sini pergi ke Dumai dengan kereta, keluarlah mengundi beramai-ramai MCA kawan kita. Bila tu? Pilihan raya Tanjung Piai. Siapa bercakap? Presiden PAS. Dulu bukan takat UMNO ni terkeluar akidah mereka. MCA tu tak cakap lah. Sekarang MCA kawan kita. Artinya dia berubah hari-hari. Tapi betulah kita lihat misalnya menjelang pilihan raya menyebab orang Melayu kena wajib mengundi Perikatan Nasional. Isunya Islam terancam. Islam terancam. Sebab kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, akan diizinkan berkahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Siapa yang kata tu? Suruhjaya Perak. Telah didakwa di mahkamah, dia didapati salah. Tapi anak-anak orang baik, dia tak mau tuntut duit. Dia kata cukuplah, dah angkatlah, sudahlah. Kalau aku tuntut berjuta, pelak teratur nak biak lagi. Kemudian pula guru-guru sekolah termasuk semua bercakap, kalau menang Pakatan Harapan bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, budak-budak sekolah ni akan diminta pakai skirt semula. Kristian akan bermajalela. Dia main isu tu, TikTok, tak TikTok, semua main. Anak-anak muda yang pengundi baru ni semua terperangkap. Untuk menyelamatkan Islam, kena mengundi Perikatan Nasional. Persatuan Ulama ni Kedah pun buat satu fatwa, kena mengundi barisan Perikatan Nasional. Hadirin sekalian, saya terkejut. Datuk Mahfud Umar kalah lebih 30,000. Saya terkejut. Datuk Mahathir Khalid kalah. Bukan saya suka kat Datuk Mahathir Khalid waktu tu, tapi dalam congak saya menanglah padang terap tu. Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar pula, berdamping orang kampung, mana boleh kalah. Datuk Rahim Balin, dia bantu orang ni masa banjir lumpur tu. Apa yang dia tak bantu? Dia bagi macam-macam bantuan. Dia ni pakai kontainer bantu orang. Tapi penduduk kampung tu kata dia bantu kerja wakil rakyat, tetapi kita tak boleh undi UMNO BN, tak boleh undi Perikatan Nasional, Islam terancam. Maka di atas Islam terancam itulah mereka mengundi Perikatan Nasional, kerana penerangan-penerangan mereka begitu berjaya memikat minda rakyat. Datang keputusan pilihan raya, kita lihat Kelantan, Terengganu, Kedah, sebahagian Pahang, sampai ke Perak, sampai ke utara Selangor. Habis. Perikatan Nasional menang. Kita pun terkejut. Kemudian kita lihat
Bila dah berlangsung 6 bulan sekarang, orang mula melihat ada atau tidak kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hampa ni mic ni pergi elok sikit. Dulu dah kena balin dah sekali. Ada atau tidak dah lepas 6 bulan ini, kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim izinkan lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Ada ke tak? Ada ke tak? Orang panggil dalam bahasa Islam ni lisanul hal, iaitu satu kejadian, satu perbuatan yang kita lihat menjawab segala tuduhan itu. Tak berlaku. Tak ada arahan kerajaan. Ada tak penuntut-penuntut sekolah sekarang wanita Islam diarahkan buka tudung pakai skirt semula? Ada ke tak? Kalau ada individu, ibu bapa mereka suruh tu soal lain. Arahan kerajaan ada atau tidak? Ada. Artinya serangan yang mereka buat menjelang pilihan raya itu hanyalah serangan politik, bukan serangan akidah. Yang orang Islam terperangkap ni dia takut itu akidah. Macam kami dululah, dengan UMNO kami tak boleh dekat kerana akidah. Ditanamkan akidah. Rupa-rupanya fatwa ulama yang mengharamkan kawan dengan UMNO dulu, mereka juga mengatakan rupanya bersama dengan UMNO ini satu anugerah Allah, satu anugerah Allah. Artinya dia berubah mengikut keadaan. Bila berubah mengikut keadaan inilah menyebabkan kadang-kalanya orang Islam terperangkap dengan pandangan-pandangan fanatik ini. Kita tengoklah hasil pandangan-pandangan yang fanatik itu. Datuk, apa yang berlaku di Timur Tengah? Hancur Afghanistan, hancur Iraq, hancur Syria. Di antaranya kuasa besar masuk dapat mengadu dombakan pahaman-pahaman yang berbeza ini yang menghancurkan negara-negara orang Islam. Kita lihat di Sudan sekarang, apa hal kita tak tahu. Mati dah hampir 700 orang. Kenapa? Perbezaan pandangan antara dua jeneral. Seluruh penduduk orang asing dikeluarkan daripada Khartoum sekarang. Kapal-kapal Saudi, UAE, Amerika, China, Britain keluarkan orang-orang, termasuklah petugas-petugas Malaysia sama ada Petronas atau kedutaan dikeluarkan daripada Khartoum. Kenapa? Pergaduhan sesama Islam. Fatwa-fatwa di pihak mana kita tak tahu yang menyebabkan malam Lailatul Qadar. Kalau di sini Lailatul Qadar orang pergi ke masjid berdoa, adalah anak-anak muda dan semuanya main mercun, main meriam. Di Sudan main meriam betul. Ballistic missile, kapal terbang pengebom. Bom siapa? Pilot orang Islam pergi bom orang Islam. Ballistic missile berpandu ditembak oleh askar Islam kepada askar Islam yang lain. Apa jadi begitu? OIC buat apa? Tak tahu nak buat apa setakat ni. Dan kita dari sekalian, alhamdulillah di Malaysia, beza pandangan politik macam mana pun, kita belum ada berlaku pertarungan fizikal. Itu alhamdulillah kita bersyukur. Tapi bersyukur saja tak cukup, melainkan kita kena usaha kekalkan soal perpaduan ini. Macam Ustaz Ridwan kata sebut, kita berbeza pandangan boleh, tapi jangan sampai ke peringkat macam dulu kita menghukum. Akhirnya bila hukum itu ditarik balik, orang nampaklah permainan setengah-setengah ustaz golongan agama ni menggunakan emosi manusia untuk faedah mereka. Bukan sebenarnya itu adalah hukum Islam. Baiklah hadirin sekalian, pada pilihan raya yang 2 bulan lagi ni, jangan takut untuk mengundi kerajaan perpaduan. Tak ada masalah, jangan soal bimbang soal akidah ini. Sebab kita tahu mereka boleh berubah. Saya kata 2 tahun lagi kemungkinan Presiden PAS akan kata DAP sahabat kita, mereka mengamalkan demokrasi, dia boleh berubah. Kenapa? Karena inilah yang kita lihat perkembangan yang berlaku. Kita lihat minggu lepas
Bila Presiden PAS bertemu Tun Mahathir, tak apa dia nak bertemu, nak bincang, itu hak. Dulu kita sebut ayat laisa minna man da'a ila asabiyah. Kami ditarbiah begitu. Bukan golongan kami, kata Nabi, orang yang berjuang atas semangat kaum asabiyah. Baitulah Nabi sendiri berlawan dengan 4 saudara dia, Abu Lahab, Abu Jahal. Ada perang Badar, bertempur antara keluarga. Kenapa? Mempertahankan akidah. Tak boleh langsung pahaman asabiyah qaumiyah ini adalah jiwa kita. Bila dia berjumpa Mahathir, lepas tu dia bercakap, Islam sebenarnya bermula dengan kaum. Dah pula dah. Dia pergi ke kaum pula dah. Mana dia yang ayat laisa minna dulu? Sekarang Islam bermula dengan kaum. Lepas tu baru dia berkembang. Saya kata, aku dengar kaset dulu, aku dengar hak sekarang, kenapa berlain? Jadi benda-benda begini yang terperangkapnya orang-orang awam. Kita bergaduh lah. Ada kawan saya malam ni pun datang. Dia duduk di Kampung Baru Penang. Lintas 5 buah masjid hari Jumaat nak sembahyang. Kepala dia tu sengit gitu. Sebab apa? Tak mau tengok masjid yang tu Imam UMNO. Naik motor meduk gitu. Ni lah. Apa ni? Suraya ni. Masjid-masjid kamu tu Imam UMNO. Dia penuh. Pergi cari masjid yang tu Imam PAS tu. Siapa ni? Ulama-ulama kita kata begitu. Tak sah sembahyang. Sebab mereka tidak menerima Islam secara menyeluruh. Kalau dulu tak boleh, kalau akidah, sekarang pun tak boleh. Betul ke tak? Ni hak lebay-lebay semua ni, sama dengan saya lah. Kalau dulu kita tak boleh sembahyang di belakang tu Imam UMNO, sekarang pun tak boleh. Sebab itu akidah. Rupanya tak, mereka ni tipu kita. Bergaduhlah kita ke kampung ni. Sampai saya pun dengan keluarga-keluarga belah Labu Besar tu, saya pergi daerah raya, pihak PAS saja. Hak UMNO tobat aku tak pergi. Macam itulah Tok Mahathir. Kita dipermainkan oleh pemikiran, oleh mereka yang kadang-kadangnya untuk kepentingan politik, dengan diri mereka menjadikan ianya satu akidah. Sebab itu saya harap yang telah mengundi Perikatan Nasional, jangan takut, jangan bimbang pilihan akan datang. Undi calon-calon daripada kita, daripada Kerajaan Perpaduan. Boleh?